Assalamualaikum semua, salam sejahtera, kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, baiklah, hari ini Cikgu akan berkongsi subtopik daripada bab daya dan gerakan 2, okey, iaitu subtopik leraian daya, okey, resolution of forces. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, leraian daya ni, okey, kalau kita lihat daripada 4 gambar yang diberi dekat sini, okey, leraian daya ni maksudnya kita kena pecahkan daya tu yang bertindak pada paksi yang condong. Okey, contohnya macam ni ya. Okey. Bila ada seorang ni menarik beg, jadi daya yang menarik beg tu adalah pada arah ini. Okey, ini adalah daya dia. Okey, jadi kita kena leraikan daya yang orang ni tarik beg ni, sebab beg ni bergerak ke kanan. Okey, beg ni bergerak ke kanan. Jadi kita kena leraikan daya yang orang tarik beg ni. Okey, sama juga kalau seorang menolak troli ni kan. Okey, jadi daya daripada tangan dia tu bertindak ke bawah ni. Okay, ni daya dia. Jadi kita kena leraikan ke kanan. Okay, sebab troli ni ataupun kotak ni bergerak ke kanan. Okay, jadi sama juga dengan kereta sorong. Okay, daya pada kereta sorong ni bertindak ke sini. Okay, ni daya dia. Sama juga kalau kita menolak mesin rumput, daya bertindak ke arah sini. Okay, force dia. Okay, jadi kalau kita lihat persamaan kepada keempat-empat gambar rajah ni adalah arah daya yang dikenakan tu berada dalam keadaan condong ataupun dia bukan dalam keadaan paksi Y dengan X. Kita tahu kan paksi Y dengan X adalah Y adalah paksi yang menegak, okay, vertical axis, manakala paksi X adalah paksi yang mengufuk ataupun horizontal axis. Okay, jadi kalau kita lihat keempat-empat gambar rajah ni adalah daya yang dikenakan tu bukan pada arah paksi Y dan bukan pada arah paksi X. Okay, jadi sebab itulah daya kita perlu dileraikan. Okay, itu asas kepada leraian daya. Okay, faham Jadi arah daya tu dia tak sama ataupun tidak selari dengan arah pergerakan objek. Okay, boleh? Arah daya tidak selari ataupun tidak sama dengan arah pergerakan objek. Sebab tu daya tu kita perlu leraikan. Okay, boleh. Okay, sekarang kita lihat situasi troli ni. Okay, kalau kita lihat troli ni ditarik pada arah daya F ni. Kalau kita nampak F ni arah dia ke timur laut kalau kita tengok pada arah mata angin kan. Okay, utara, selatan, timur, barat. Jadi daya F ni bertindak ke sini. Maksudnya kat sini kita boleh katakan arah timur laut. Okay. Jadi kita nampak troli ni pula dia bergerak ke kanan. Okay, troli ni bergerak ke kanan. Okay, jadi sebab itulah kita kena leraikan daya F ni. Okay, kita kena leraikan daya F ni. Jadi arah leraian daya F ni adalah ke kanan dan ke atas. Okay, ke kanan kita boleh labelkan sebagai Fx. Okay, ke atas Fy. Okay, maksud kepada Fx ni adalah daya pada paksi mengufuk. Okay, Fx adalah daya pada paksi mengufuk, Fy daya pada paksi mencancang. Okay, vertical Fy, Fx horizontal. Okay, faham Okay, jadi kalau kita lihat kenapa dia punya arah dia ke kanan dan ke atas. Okay, kat sini cikgu boleh share cara mudah untuk kita lihat leraian daya tu. Kita boleh guna konsep sukuan. Okay, ini cara yang cikgu biasa pakai lah. Okay, sekarang kalau kita nampak ada satu daya. Okay, daya tu pada sukuan pertama. Jadi leraian daya dia adalah ke kanan dan ke atas. Okay, okay, kalau daya tu pada sukuan yang kedua. Okay, daya tu pada sukuan kedua, jadi leraian kita adalah ke kiri dan ke atas. Okay, dia nampak tak? Dia punya leraian daya tu mesti ikut arah daya tu ke mana. Okay, jadi kalau arah daya tu pada arah sukuan kedua, kita leraikan ke kiri ke atas. Okay, kalau yang sukuan ketiga pula ke sini. Jadi kita boleh leraikan ke bawah dan ke kiri. Okay, manakala kalau daya tu pada sukuan keempat, kita boleh leraikan ke bawah dan ke kanan. Okay, boleh faham tak yang ni? Okay, boleh
Okey, jadi kalau kita nampak pada gambar rajah troli ni, arah daya tu adalah pada sukuan yang pertama. Jadi kita boleh leraikan ke atas dan ke kanan. Ke atas akan jadi Fy, ke kanan akan jadi Fx. So, jadi macam ni lah leraian daya dia. Okey, boleh Okey, so sekarang kita nak cari dia punya magnitude pula. Okey, berapa nilai Fy dengan Fx tu. Okey, jadi kaedah yang diberi dekat sini, kita boleh guna konsep trigonometri. Okey, trigonometri yang mana kita tahu Fy ni ke atas, jadi kita boleh buatlah yang ni pun ke atas, dia akan jadi Fy juga. Okey, sekarang kita nampak dia dah jadi segitiga bersudut tegak kat sini. Segitiga bersudut tegak. Okey, di mana sini 90 darjah. Okey, sekarang kita boleh cari Fx dan Fy. Okey, kita ada nilai F, kita boleh cari Fx dan Fy. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, sudut theta dengan Fy adalah bertentangan, theta dengan Fx adalah bersebelahan. Okey, bertentangan, bersebelahan. Sama je macam trigonometri dalam mathematics. Okey, katakanlah kita gunakan dulu cos theta. Okey, jadi kita tahu cos theta apa. Okey, kalau sifar yang cikgu pakai adalah saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Okey, saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Okey, sekarang ni adalah cos theta. Jadi cos adalah sebelah bagi hypotenuse. Jadi sebelah kepada theta adalah Fx bahagi dengan hypotenuse kepada theta adalah F. Okey, jadi kita boleh carilah nilai Fx. Di Fx adalah F ni bawa naik ke atas. Jadi kita F darab dengan cos theta. Okey, F cos theta. Boleh, itu kepada Fx. Okey, sekarang kita cari Fy pula. Fy kita gunakan sin theta. Okey, sin kita lihat apa? Bertentangan bahagi hypotenuse. Bertentangan kepada theta adalah Fy. Jadi Fy bahagi dengan hypotenuse dia adalah F. Okey, jadi magnitude Fy adalah F sin theta. Okay, boleh kelas? Okay, jadi leraian daya tu kita guna trigonometri. Okay, kalau kamu tanya kenapa tak nak pakai tangent? Okay, nak pakai tangent pun boleh. Tapi kita kena tahu Fx sama ada Fx ataupun Fy lah. Kan, sekarang ni kita hanya tahu, biasanya soalan akan bagi magnitude nilai F sahaja. Jadi kita boleh cari Fx dengan Fy menggunakan cos theta dengan sin theta. Okay, boleh. Okay, ini cara matematik. Okay. So, sekarang cikgu nak share pula cara untuk mudah untuk kita nak gunakan leraian daya. Okay, kita lihat contoh satu. Okay, agak sikit. Okay. Jadi untuk contoh satu ni, okay, cari komponen daya mengufuk dan juga daya mencancang. Okey, kat sini kamu kena tahulah istilah daya mengufuk dan daya mencancang. Okey, iaitu horizontal and vertical. Okey, jadi kita tandakan dulu dekat sini. Fx ni adalah daya mengufuk. Okey, Fy adalah daya mencancang. Okey, sekarang ni kalau kita lihat 200 Newton ni adalah arah daya. Okay, arah daya 200 Newton. Jadi leraian daya adalah Fx ke kanan, Fy ke atas. Samalah konsep macam sukuan pertama ni yang warna merah ni, kalau kamu lihat. Okay, daya pada sukuan pertama, jadi leraian daya ke atas dan ke kanan. Sebab tu kita nampak Fx ke kanan, Fy ke atas. Okay, sekarang kita boleh kira lah mana-mana dulu pun boleh. Fy boleh, Fx pun boleh. Katakanlah cikgu kira dulu untuk Fx. Okay. Okay, jadi kita nak kira nilai ataupun komponen daya Fx. Okay. Jadi kita tahu tadi Fx ni berada pada paksi mengufuk. Okay. Jadi cara mudah cikgu akan share kat sini. Okay, kamu letakkan 3 tempat kosong kat sini. Okay, 3 tempat kosong. Okay, tempat kosong pertama adalah kamu lihat daya yang kita nak leraikan tu. Kita nak leraikan 200 kan. Jadi kita letak 200 kat sini. Kemudian kita lihat sudut yang ada dalam gambar rajah. Sudut yang kita nampak adalah 40 darjah. Jadi 40 darjah ni kita letak kotak ataupun tempat kosong yang ketiga. 40 darjah.
Okey, jadi kita tahu dekat tengah ni sama ada sin ataupun cos. Okey. Jadi cikgu nak share kat sini, okey, konsep ataupun cara paling senang lah. Okey. Konsep dia adalah bila 200 Newton, okey, ataupun ada satu daya kita nak leraikan pada satu paksi ataupun satu komponen, bila ada sudut, okey, bila kita nampak sudut tu 200 nak pergi ke sini kan, 200 nak leraikan ke fx ada sudut 40 darjah, jadi kita pakai cos. Okey, tu cara dia. Jadi kamu tekan je lah kalkulator. 200 cos 40. 200 cos 40 dan kamu akan dapat berapa? 153. Okey, perpuluhan 2 Newton. Okey, 153.2 Newton. Okey, sekarang kita nak kira pula Fy. Okey, yang ni Fy. Boleh sama juga Fy buat 3 tempat kosong. Tempat kosong pertama, daya yang kamu nak leraikan iaitu 200. Okey. Tempat kosong ketiga, sudut yang kita nampak. Kita nampak dekat sini adalah 40. Jadi letak sahaja 40 darjah. Okey, sekarang kita tahu daya kita 200, kita nak pecahkan ke Fy. 200 ni kita nak leraikan kepada Fy ataupun komponen menegak. Okey, vertical component. Jadi kita nampak 200 nak pecahkan ke Fy ni, dekat sini kita tak nampak sudut. Kita tak tulis apa-apa nilai sudut kan. Jadi kalau tak ada sudut, kita pakai sin. Okey, boleh. Jadi kita boleh kira lah 200 sin 40 apa? 200 sin 40. Kamu akan dapat 128.6 Newton. Okey, jadi itulah komponen daya menegak dan daya mengufuk kat sini. Okey, cara cepat dia mudah saja. Ada sudut kamu pakai cos, tak ada sudut kamu pakai sin. Walaupun kita tahu kan secara matematiknya sudut dekat sini apa? 50 darjah kan. Kita tahu 90 tolak 40 dapat 50 kan. Tapi soalan dia bagi 40 jadi. Jadi kita pakai sahajalah sudut 40 tu. Tak perlu kita nak tolak. Okey, boleh faham kat sini? Okey. Sekarang kita lihat latihan 1 pula. Okey, latihan 1. Okey, kalau kita banding yang tadi kelas. Okey, samalah. Okey, f cos theta dengan f sin theta. Okey, untuk latihan 1 ni, okey, kalau kita lihat, okey, kita nak cari dulu, katakanlah nak cari dulu Fy. Okey. Jadi kalau kita nampak 300 Newton ni, arah daya dia berada pada sukuan yang kedua. Kalau kamu nampak kat sini, daya yang berwarna biru. Okey, 300 Newton, arah dia sama dengan arah daya pada sukuan kedua. Kita tahu bila sukuan kedua leraian daya dia adalah ke atas dan ke kiri. Ke atas akan jadi Fy yang ni, ke kiri akan jadi Fx. Okey, sebab daya 300 Newton tu berada pada sukuan kedua. Okey. Jadi kita nak kira Fy. Okey. Fy. Okey, jadi macam biasa letak 3 tempat kosong. Okey, tempat kosong pertama, daya yang kita nak leraikan tu 300. Okey, kita nak leraikan 300. Tempat kosong ketiga, sudut yang kita nampak 30 darjah. Okey, 30 darjah. Jadi 300 Newton nak leraikan ke Fy, tak ada sudut. Bila tak ada sudut, kita pakai sin. Okey, 300 sin 30. Okey, boleh kira 300 sin 30. Akan dapat berapa? 150 Newton. Okey, mudah kan? Okey, sekarang kita nak kira Fx pula. Okey, Fx di sini. Okey, Fx adalah paksi ataupun komponen mengufuk. Okey, horizontal component. Okey, jadi letak 3 tempat kosong. Okey, tempat kosong pertama, daya kita nak leraikan 300. Tempat kosong ketiga adalah sudut yang kita nampak 30 darjah. Okey, 300 Newton nak pecahkan kepada Fx ada sudut 30 darjah. Jadi kita pakai cos. Okey, boleh. Mudah saja. Tekan saja kalkulator. 300 cos 30. Kamu akan dapat 259.8 Newton. Okey, boleh. Okay, boleh dapat cara cepat ni. Okay, sebenarnya cara yang cikgu kongsikan tadi tu sama sahaja dengan trigonometri.
Okay, sama sahaja dengan trigonometri. Okay, kalau kita nak guna cara trigonometri, okay, boleh kita buat dekat sini. Okay, so yang ni dia punya hypotenuse dia 200. So yang ni kita akan dapat fx dan ke atas kita akan dapat fy. Okay, so dekat sini adalah sudut 40 darjah. Baik, kita besarkan sikit. Okay. So, jadi kita tahu okay, kita nak kira mana-mana dulu pun boleh. Katakanlah kita nak buat fy. Kita tahu fy dengan 40 ni adalah bertentangan kan. Jadi kita pakai sin. Okay, jadi sin 40 sama dengan bertentangan fy bahagi hypotenuse 200. Jadi fy sama dengan 200 sin 40. Jadi nampaklah apa ni? 200 sin 40, jadi kita dapat 128.6 Newton. Samalah dengan ni, fy 200 sin 40. Okey, boleh? Tentu. Okey, kalau nak kira fx pula, fx dengan 40 adalah bersebelahan. Okey, jadi kita pakai cos 40. Cos 40 adalah bersebelahan fx bahagi dengan hypotenuse 200. Jadi dapatlah fx sama dengan 200 cos 40. Jadi kita akan dapat 153.2 Newton. Bolehkah cara mudah untuk kita buat leraian daya. Jadi jadi cikgu rasa itu saja untuk leraian daya cara mudah, untuk asas kepada leraian daya. Jadi kesimpulan dia dekat sini, cikgu ulang balik, daya yang kita akan leraikan apabila arah daya tu tidak sama dengan arah pergerakan objek. Ataupun daya tu berada bukan pada paksi Y dan juga bukan pada paksi X. Sebab itu kita kena leraikan daya tu. Jadi leraian daya yang sebenarnya menggunakan kaedah trigonometri ataupun cara yang mudah. Bila ada sudut kita pakai cos. Kat sini. Macam ni, sudut 40 kita pakai cos. Tak ada sudut kita pakai sin. Boleh. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video akan datang. Terima kasih.